Soalan seterusnya yang saya terima adalah bagaimana untuk kita buat persediaan daripada makan gaji ke menjalankan perniagaan sepenuh masa dan mengubah perasaan takut untuk berniaga. Yang pertama, kenapa nak berhenti? Kenapa nak berhenti kerja? Kenapa nak bisnes? Itu penting untuk kita jawab. Sebab ada orang kata, oh sebab aku nak ada banyak duit, sebab aku nak kaya. Sebab ni penting. Kalau sebab ni salah, you takkan boleh sustain dengan bagus. Apatah lagi kalau tak ada ilmu, berniaga ni adalah peluang kita untuk macam peluang gagal tu lebih tinggi lah kalau tak ada ilmu bisnes. Kan? Kadang-kadang lebih baik you bekerja, bina pengalaman sampai satu masa buat bisnes part time, sampingan kecil-kecilan, slowly bina. So you kerja, you bina perniagaan tu, set satu target 3 tahun akan datang, ke 5 tahun akan datang. Pada masa yang sama, buat simpanan. Jangan dapat duit daripada bisnes ni betul belanja, tak. You kena ada ilmu. Nak buat apa dengan duit ni? Simpan ke, melabur dengan betul ke? Cash is king. Duit adalah raja. Maksudnya kalau kita ada duit yang cash yang banyak, lebih senang kita nak bina sesuatu. Dan you boleh belajar ilmu pelaburan, ilmu perniagaan tu along the way. Saya percaya dengan kita buat, kita belajar pada masa yang sama. Jangan kita belajar tapi kita tak buat. Ini menjawab soalan ramai orang tanya saya. Saya ni ada ilmu tu, ilmu ni, saya faham pasal master of business semua ada. Tapi you ada ilmu tu, tapi kalau you tak buat, sampai bila pun you takkan boleh dapat pengalaman. Sebab pengalaman mengalami. Dia datang daripada mengalami. Itu namanya pengalaman. Kalau kita tak ada mengalami, macam mana nak dapat pengalaman? Dan pengalaman hanya dapat, dalam pengalaman kita hanya dapat kematangan kita dapat daripada kesilapan. Maksudnya apa? Kita kena buat dulu. Mungkin ada kesilapan yang kita buat. Daripada kesilapan itulah yang mematangkan kita. Jadi bagi anda yang bertanya saya ni, Fitri Helmi, bagaimana persediaan dia? Persediaan dia adalah ilmu. Tanya saya, persediaan dia ilmu. Orang takut buat sesuatu pun sebab tak ada ilmu. Kadang-kadang orang berani buat sesuatu benda sebab ilmu dia banyak. Jadi dia punya confident level dia tu lebih baik, insyaAllah. Alright, so yang pertama, dapatkan ilmu. Nombor 2, mulakan perniagaan sampingan. Kecil-kecilan, yang tak perlu modal yang besar, tak perlu pinjaman. Kalau you dalam kelas klinik usahawan saya, insyaAllah kita akan bagi pencerahan, permulaan dia, macam mana you nak start. Bagi anda yang akan jumpa saya nanti, anda akan faham pasal perkara ni. Alright, saya harap itu menjawab soalan Fitri. Terima kasih banyak. Soalan seterusnya yang saya ditanya, bagaimana caranya untuk pastikan saya sentiasa bermotivasi, sentiasa bersemangat maju dan berjaya dan tidak berputus asa separuh jalan. Okey, ditanya oleh Cik Adan ni. Cik Adan ni, untuk jawab untuk Cik Adan dengan seni. Motivasi seseorang, semangat seseorang adalah ibarat api yang membara. Wah. Kan? Kita ada pokok kayu. Nak cakap Kedah sikit lah. Ada pokok kayu, no? Kejap lagi kayu tu jadi padam sebab apa? Tak ada angin. Tak ada mungkin minyak tanah. Tak ada bahan pembakar. So, pembakar semangat kita adalah bahan-bahan ni semua. Jadi, maksudnya, dalam hidup kita ni, orang tu akan bermotivasi dan bersemangat kalau dia ada bahan pembakar. Satu, dia mesti ada matlamat. Kalau kita bakar api, nak buat apa? Mungkin kita nak masak rendang. Oh, rendang kan, musim-musim raya ni. Sebab kita nak makan tu, kita sanggup bakar ni. Cari pokok kayu, api semua. Kan? Bersemangat. Sebab kita fikir, aku nak masak ni, aku nak makan ni, sedap. Jadi matlamat kita sebenarnya yang akan menentukan kita punya sustainability. Kita boleh bertahan ke tak boleh bertahan? Mencapai, menuju puncak. Kan? Menuju puncak. Okay, so matlamat pertama, matlamat kena jelas. Semangat tanpa matlamat tak jadi apa, tak boleh bertahan. So nombor 1, mesti ada matlamat yang jelas. Matlamat yang jelas saja pun tak cukup, kena tambahan nombor 2. Matlamat tu mestilah sesuatu yang kita benar-benar inginkan. Yang setiap hari kita bangun tidur akan tengok, aku nak capai ni. Bangun betul tidur, gosok gigi, kita akan ingat aku nak capai ni, aku mesti capai ni. Nombor 3, matlamat tu ni pelik sikit bunyi dia. Mestilah matlamat yang bersemangat kita nak capai, mestilah sesuatu yang kita excited, semangat, excited, gairah nak, dan dia mestilah satu benda yang kita tak pernah capai atau benda yang besar. Barulah best matlamat tu. Luar biasa maksud saya. Kan? Alright, so saya harap menjawab soalan anda. Terima kasih. Okey, soalan seterusnya adalah bagaimana saya nak memasarkan, ini khas untuk peguam bagaimana saya nak memasarkan perkhidmatan guaman saya agar orang tahu dan bagaimana strategi dan perancangan perniagaan yang bagus untuk firma saya agar dapat terus berkembang maju. Macam ni lah Cik Ana. Okey, firma guaman tak boleh iklan sesuka hati sebab firma guaman
syarikat jurutera, kejuruteraan, architecture, ada banyak lah, doktor, medical doctor. Kita tak boleh iklan sesuka hati kat mana-mana surat khabar sebab dia ada rules and regulation. So tak ada masalah. So apa yang kita buat adalah kita kena guna, ada banyak approach marketing lain yang kita boleh buat. Contoh, nombor satu, kalau you dah mula memang business guaman ni, it's a business anyway, you provide services, mesti you ada klien you kan, yang dah pernah guna perkhidmatan you. Soalan saya ialah, klien-klien kita ni yang datang dapatkan perkhidmatan kita ni, yang dah dapatkan kita uruskan penjualan jual beli rumah dia contoh, mesti ada kan klien-klien ni. Diorang ni mesti juga ada kawan-kawan yang memang akan nak beli jual beli rumah ataupun berminat nak jual beli rumah. Jadi orang-orang ni, dan kunci pemasaran yang saya nak cakap kat sini adalah, approach kita adalah kita nak pastikan kita jaga database. Bila mereka datang beli barang, deal dengan kita tentang kontrak SMP, jual beli rumah contoh, bila kali terakhir lepas tu yang kita SMS dia dan kita cakap terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan kita, dan kita juga memberikan, kita juga berminat sekiranya kalau cik kenalkan sesiapa orang lain menggunakan perkhidmatan kita, kita ada special arrangement, insentif ke apa benda, fikirkanlah something. Mungkin kita bagi punya kontrak ni murah sikit ke, buat something yang clients get clients. Itu konsep nombor satu. Pelanggan yang dah deal dengan kita, kita jaga dia supaya dia akan bawa kawan-kawan dia yang lain datang kepada kita. Itu nombor satu. Nombor dua, database juga. Bila kali terakhir kita buat majlis, contoh jamuan makan ataupun jamuan makan, contohlah, maksud saya something yang kita boleh kumpulkan balik pelanggan kita tu datang kat kita. Jamuan makan, kita boleh buat talk. Mungkin kita boleh buat talk tentang maklumat tentang bagaimana mengelakkan penipuan di dalam jual beli rumah contoh, yang you boleh combine dengan syarikat, mungkin dengan polis ke, atau mungkin dengan developer ke, combine buat talk free. Bila you buat talk free, dia bukan marketing sangat, dia tak tertakluk sangat kepada undang-undang pemasaran, sebab dia nak bagi community punya perkhidmatan. So you SMS pelanggan semua ni, beritahu kita ada talk khas untuk bantu pelanggan-pelanggan kita untuk bagi penerangan tentang bagaimana macam mana legal aspect of pembelian rumah ke, copyright ke, apa-apa saja benda yang boleh build relationship dengan you punya pelanggan. Saya faham lawyer semua sibuk, dia cakap saya sibuk, betul. Satu hari nanti you akan jadi tak sibuk kalau you tak ada pelanggan, kan? So it's okay untuk sibuk, tapi pada masa yang sama you mesti spend a bit of time untuk build relationship marketing nama dia. You build relationship, pada masa yang sama tu juga adalah marketing. So nombor dua, buat free talk session. Nombor tiga adalah buat jadual yang seminggu sekali atau sebulan sekali you akan pergi buat talk dekat mana-mana tempat, corporation ke, company ke, GLC ke, yang you commit akan pilih satu syarikat dan bagi tahu, kau beritahu kita daripada syarikat so and so brothers and co, kita ada satu community work untuk ajar staff you all tentang macam mana nak buat pembelian hartanah atau rumah, untuk apa latest information lah tentang hartanah, example. Pada masa yang sama, dia kat situ lah you are actually introducing yourself. Katalah you bagi tahu buat syarikat ABC Berhad, ada 500 orang staff, manalah tahu pada saat tu ada yang tengah memang nak deal dengan lawyer. So dekat sini lah you build you punya client base tanpa you buat iklan. Pemasaran tak sebenarnya iklan. Pemasaran adalah semudah berkawan atau berkongsi informasi dengan orang lain. Okay, so saya harap itu menjawab soalan Ana. Nak banyak lagi, nak belajar banyak lagi, of course I would suggest you baca buku saya, Kuasai Pemasaran, Rahsia Menarik Pelanggan. Which you pilih mana yang sesuai, ada berapa banyak strategi dalam tu, atau datang jumpa saya. Kita ada klinik usahawan percuma di Penang atau di mana saja, dan you akan nampak banyak macam-macam idea yang kita akan provide, insyaAllah. Okay Ana, saya harap itu menjawab soalan Ana. Terima kasih.